Tetapi u'budu rabbakum ini bukan sekadar ibadah ritual, tetapi ada ubudiyah, rasa kehambaan bahawa kita ada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 21 surah Al-Baqarah ini ada u'budu, kita ni hamba, dan rabbakum, dia ada hubungan sebenarnya. Ya, ada hubungan. Dia bukan sekadar ada orang solat tapi dia tak rasa ada Tuhan. Dia rasa alah dah kena semayang. Ya, alah terpaksa lah dah main asar contohnya. Tapi kalau ada ubudiyah kepada Rabb, apa rasanya? Rasanya ialah saya ni hamba. Kan? Tuhan tu Rabb, master. Jadi bila kita sedar saya ni hamba, bila Tuhan suruh saya beribadah, saya ikut saja. Saya tak boleh mempersoalkan Tuhan. Pasal Tuhan lebih tahu. Dia pencipta saya, tahu yang terbaik untuk saya. Jadi saya akan surrender buat ikut pada kata bos. Bos cakap buat ini, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Pasal apa? Bos tahu apakah yang perlu dilakukan untuk dapat ganjaran yang terbaik. Kena aware tentang perkara tersebut. Saya masih lagi online kan. Ustazah ni masih mendengar. Dengar-dengar Ustaz. Okey, baik. Saya nak check je takut signal saya lost. Okey, baik. Jadi nombor enam ialah ibadah. Ibadah. Itu sebabnya bila kita beribadah dengan rasa ubudiyah, saya kita tekankan ubudiyah ini. Ya. Pasal ada ibadah yang rasa macam kalau iblis itu, dia rasa macam dia tak nak sujud pada Nabi Adam itu, pada Adam itu. Pasal dia kata aku ini lebih baik pun. Kan? Engkau jadikan aku daripada api, dia daripada tanah. Jadi aku bukannya nak derhaka kepada engkau. Aku saja tak nak sujud pada dia. Pasal Allah tanya kan. Memana apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam. Maka jawapan logik yang tak betul oleh iblis ialah dia kata aku ni daripada api. Dia ni daripada tanah. Aku lebih baik. Jadi bila kita beribadah rasa lebih baik daripada orang lain, yang itu ibadah yang tidak ada ubudiyah. Ini kita kena beri perhatian sangat pada ayat 21 itu. Pasal apa? Pasal bila kita manusia beribadah dengan rasa ubudiyah pada Tuhan yang telah menciptakan kita, kita tak boleh pun nak diktit, nak beritahu Allah aku nak lahir 12 Januari, tak boleh. Mesti hidung mancung ataupun mesti apa pipi ni begini-begini contohnya kan, tak boleh. Kita ni diciptakan. Kan? Kita diciptakan, kita bersyukur kita diciptakan dan kita kena ikut saja. Kena ikut saja pada Rabbakum. Jadi Allah letakkan khalaqakum itu. La'allakum tattaqun. Kalau ubudiyah itu ada, rasa saya ni tak ada apa-apa. Kan? Saya solat ini sebenarnya saya tak ada apa-apa. Kalau itu perasaan kita, insya-Allah benih takwa sedang terbina. La'allakum tattaqun. Nombor 6. Nombor 7. Ya. Pada surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Pada hukum qisas. Ya, hukum qisas ini kalau ada orang bunuh, dia kena balas bunuh. Ya, kalau ada cederakan, kena balas. Ya, maksudnya mengikut peraturan balas. Balas dalam Al-Quran. Ini muncul dalam juzuk yang kedua. Ya, juzuk kedua ni banyak cerita pasal sistem. Ya, cerita pasal sistem termasuklah puasa juga adalah sebahagian daripada sistem syariat. Ya, syariat. Kalau juzuk pertama tu banyak cerita pasal Al-Quran, juzuk ketiga surah Al-Baqarah cerita banyak infak. Ya, jadi Quran, solat dan infak itu ada pada 3 juzuk berbeza dalam surah Al-Baqarah. Maka sistem syariat yang ada dalam surah Al-Qasas ayat 179 ini, Allah cakap apa? Pada qisas itu, kalau kita execute, kita laksanakan undang-undang qisas, ada kehidupan. Ini cara nak membina masyarakat yang selamat, yang aman adalah dengan melaksanakan syariat hukum jenayah Islam. Maka orang ini adalah orang yang sentiasa membina jiwa takwa, benih takwa. Ya. Kalau dia kata bahawa ada peraturan lain daripada Allah, nak uruskan jenayah dalam masyarakat, nak aman dunia ini, ada hukum cara lain daripada Allah, maka benih ini tengah rosak. Benih tengah rosak. Jadi kalau dia benih rosak, nanti bila kita tengok prosesnya, kita buatlah macam mana pun, tanam, tapi hasilnya tak berapa ada. Ya, hasilnya tak berapa ada. Baik. Dan nombor 8, apa yang kita sudah pun maklum,
Yang sedang kita buat sekarang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang beriman, dipadukan puasa pada kamu, orang sebelum kamu, agar kamu membina takwa. Pasal bila kita puasa, takwa itu makin terbina, maka akhirnya kita akan mencapai al-muttaqun. Jadi uh, input inilah yang kita kena bina betul-betul. Ya, kalau kita input ni kita jaga 8 perkara ini minimum lah, ya, yang sempat saya observe ataupun kumpulkan. Kalau kita jaga 8 perkara ini, insya-Allah benih takwa itu segar. Benih takwa itu yang paling padu, dan bila kita teruskan dengan 15 proses yang ada di dalam Al-Quran, maka insya-Allah kita akan menghasilkan takwa yang betul-betul berkualiti, dan tanda berkualiti itu dia akan menyebabkan Allah berikan pelbagai anugerah di dunia sampai di akhirat. Baik, selesai dengan input, kita pergi pada proses. Apa yang kita kena buat? Ya, apa yang kita kena buat dalam kita ini 5 hal merosak takwa ni, 5 ulat ya. Boleh tadi Ustazah? Ini saya ringkas saja, saya beritahu ulat-ulat ringkas saja. Ulat kufur yang tadi tu, kita fokus pada page yang tadi je. Okay. Ya, pas, yang ni. Kufur, syirik, kadhib, fisq dan juga nifaq. 5 perkara. Dalam perkongsian hari ini saya tak fokus sangat, tapi kita kena ingat ya, benih kalau ada ulat ini, dia akan mengganggu takwa. Kalau ketika kita buat proses nanti, lepas ni kita akan tengok proses ada 15, kalau ada ulat ini, kita kena buang cepat-cepat. Kalau kita tak buang, ya, kalau kita tidak ubati dengan baygon, kan, racun perosak tu, kalau kita tak buang semua 5 perkara ni, apa jadi? Kita rasa kita ada benih yang bagus, tetapi prosesnya itu dia tidak melahirkan pokok yang berbuah takwa. Tidak, ya, tidak. Dan bila tidak terhasilnya buah takwa itu dalam kehidupan kita, pasal ini perjuangan kita ya. Perjuangan kita, kita nak dicop dapat buah takwa ini hanya bila kita pergi bertemu Allah. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh kata, oh saya ni adalah al-muttaqun. Tak boleh, tak boleh. Ya. Kita tahu sifat-sifatnya itu. Kita tahu sifat-sifatnya, tetapi kita dalam proses menuju ke situ. Jadi apakah 15 proses? Kita tengok pada slide, beberapa slide selepas ini. Ini detail ya, nanti slide nanti boleh dapatkan. Okey, 15. 15 perkara. Jadi apakah 15 perkara ini? Dia dikumpulkan, ada beberapa ayat yang menjadi rujukan sebenarnya. Ya, sudah tentunya rujukan pertama ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Ayat 1 hingga 5. Kemudian ayat 1 ataupun ayat 177. Dan lepas tu ada dalam surah Ali Imran. Ya, jadi ianya semuanya dikumpulkan jadi 15 lah. Ya, plus minus lah kat sini ya kalau kita tengok. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, percaya kepada perkara ghaib. Sudah tentu 6 rukun iman yang ada itu, dia adalah satu proses yang penting. Proses yang penting untuk kita selalu jaga, selalu cari ilmu berkaitan dengan keimanan pada perkara ghaib. Itu yang kita baca Quran contohnya. Ini adalah keimanan pada perkara ghaib. Pasal apa? Pasal kalau nak cakap baca buku panduan, banyak je buku panduan yang ada dalam dunia ni. Tapi mengapa kita ambil Al-Quran? Kerana dia adalah turun daripada Allah. Allah pun kita tak nampak. Ya? Malaikat pun kita tak nampak. Tetapi kita yakin dengan ilmu yang ada itu, maka ianya adalah iman. Jadi iman pada Al-Quran ni berbeza dengan khurafat. Khurafat. Contohlah ya, contoh. Saya bercakap tentang beriman pada Al-Quran ni, semua 15 perkara ini, kita boleh kontraskan dengan dia punya batil. Ya, yang ini al-haq, ya, perkara yang perlu kita buat, yang perlu kita proses setiap hari. Tapi batil ni apa? Contoh, beriman kepada khurafat. Kan? Contohnya orang bawa kereta, kalau saya katakan saya bawa kereta. Ada orang pergi kedai RM2, dia beli amulet ataupun yang apa? Dream catcher contoh. Selagi dia letak dream catcher itu di dalam kereta dia, maka dia sebenarnya sedang menghancurkan pokok takwa. Pokok untuk menghasilkan, menjemput bantuan pelbagai yang nanti kita tengok 21 nanti. Ya. Dia sedang hancurkan.
Dia tak perasan saja. Pasal apa? Ulat-ulat tu dia ambil. Ya, ulat syirik itu dia bawa masuk dengan dia beli dream catcher, dia gantung dekat kereta dia dan dia kata bahawa ini untuk apa? Kalau saya ada impian nanti dia akan menjadi kenyataan. Ini ada orang buat begitu kan ataupun ada orang percaya tarikh lahir saya ni sekian 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 ini. Wah, saya kena pakai kereta warna biru, warna hijau. Kalau jumpa klien, pasal saya lahir Januari 12, maka saya akan dapat deal. Semua ini dia buat, dia proses, ya, proses hidup harian macam kita ada apa, kita ada tepung input dia, kemudian kita buat roti canai. Nah, buat roti canai. Tapi tak jadi roti canai yang sedap pun. Pasal apa? Rupanya sama ada prosesnya salah ataupun inputnya salah. Inputnya tepung rosak lah kan, tepung ada bubuk ke, ada ulat ke, memang tak jadi roti canai. Tetapi kalau katakan dia tepung terbaik, tapi dia tebar tu tak betul, kan? Memang tak jadi roti canai jugalah. Akhirnya dia jemput-jemput. Contoh, ya. Jadi nombor satu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Belajar ilmu tentang keimanan pada perkara ghaib dan ia dibuktikan dalam hidup, itu nombor satu. Nombor dua adalah wa yuqimuna solat, mendirikan solat. Ya, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat ataupun infak. Kemudian kat situ ada zakat, kemudian ada menafkahkan sebahagian harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian menepati janji. Ni saya campur-campurkan, ya, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177 pun ada juga. Kemudian sabar, berdoa kepada Allah, benar, tetap taat kepada Allah, berzikir, istighfar dan taubat, menahan marah, pemaaf, berbuat baik, tidak meneruskan perbuatan keji dan solat tahajud. Okey. Jadi dalam 15 perkara ini, kalau kita baca senarai ini, mudahlah kita kata, oh, ini saya kena tengok pada setiap hari. Tetapi sudah tentunya perkataan yang saya tulis ini perkataan saya kan. Kalau kita rujuk balik kepada ayat asal, contohnya surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 4, kita akan lihat poin nombor 4 contohnya, iaitu menafkahkan sebagian harta. Apa Allah cakap? Kita kena ambil yang the original, ya. Original baru kita dapat memaknai proses takwa yang original daripada Allah. Apa Allah cakap? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada rezeki yang kami kurniakan mereka infak. Mereka sentiasa infak. Itu terjemahan ringkaslah. Tetapi apa yang kita belajar? Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Bukan saya yang memberi rezeki. Saya cari rezeki ke? Tak. Saya cari, saya bekerja ke apa ke. Kadang-kadang kerja-kerja buat niaga-niaga. Rezeki tak sampai juga. Ada orang yang tak kerja, tapi akhirnya dapat harta faraid. Dapat rezeki. Ya. Tapi nak pointnya ialah apa? Rezeki adalah hak Allah. Allah yang tentukan. Peranan kita apa? Yunfikun. Pasal itu adalah fi'il. Fi'il kan? Fi'il untuk ataupun kata kerja untuk Allah, razaqnahu. Untuk kita, yunfikun. Maka bila kita memaknai ayat 3 surah Al-Baqarah untuk mendapat poin nombor 4 tadi yang atas skrin ini, kita tahu bahawa peranan saya setiap hari adalah terus infak, terus beri, terus derma, kerana itu adalah apa yang Allah harapkan daripada saya. Kan? Kita jangan bimbang sangat pasal rezeki. Rezeki itu bahagian Allah. Yang kita kena bimbang sangat ialah bahagian infak. Bahagian. Jadi, bila kita faham demikian, bila kita faham lagi yunfikun daripada kata nafaqah, la infak, nifak, kalau saya tidak selalu infak, saya ni adalah orang yang menjemput ulat munafik dalam diri saya, maka kesannya apa? Kalau macam tu, saya kenalah banyak berinfak. Belum lagi Allah bercakap tentang kalau infak pada ayat 261 akan dapat ganjaran 700 biji benih. Kalau dalam ayat 265 surah Al-Baqarah, Allah gandakan 2 kali ganda, terutama bagi orang yang infak sampai terbinanya kebun. Apa maksud terbinanya kebun? Ya, jannah ini. Iaitu kita bina sistem. Contohlah kan, kita derma pada masjid. Kita derma pada masjid itu sampai masjid itu terbina. Yang itu adalah ayat 265. Kalau ayat 261 itu, kita derma pada masjid sekali je, RM2. Lepas tu tak kisahlah. Masjid tu jadi ke tak jadi, kita kita tak derma. Jadi, apabila kita memahami poin nombor 4, menafkahkan sebahagian harta, kita boleh je buat. Ya, kita buat derma tersebut. Tetapi bila kita kaji semua ayat-ayat berkaitan dengan infak, kita tahu bahawa infak menyebabkan seseorang itu akan
Infak salah satu daripadanya adalah sedekah kan. Sedekah itu adalah membenarkan iman. Sehingga kan orang yang menafkahkan sebahagian harta ini, dia nak beritahu pada Allah. Itu sebabnya dalam surah Al-Mu'minun ada dinyatakan di tengah-tengah itu, ada orang yang diberi sesuatu itu, dia beri dengan rasa takut. Dia bukan dia beri, saya derma kan, ui, saya ni dah derma ni. Ui, dah banyak dah saya derma. Dia makin banyak dia derma, orang yang beriman yang sebenar-benarnya, Allah cakap sifatnya itu dia bagi itu, dia rasa Allah, inilah rezeki daripada Allah. Allah terima ke? Ya. Dan bila dia bagi itu, bukan dia kata bahawa, oh sebenarnya saya bagi itu sebabnya awak boleh makan. Tak. Dengan saya bagi, ni itu sebabnya awak boleh belajar. Dia tak cakap begitu. Dia takut bahawa, kalau saya bagi ni, Allah terima ke tak? Saya bagi ini akan Allah jadikan ia sebagai amal yang akan menyelamatkan saya dapat rahmat ke tidak? Maka ini adalah orang yang memberi dengan input takwa. Itu sebabnya tadi bila ada 8 tadi tu, kita dah faham kan ada 8 perkara tu. Bila kita buat saja 15 perkara ini, dia selalu ingat bahawa saya buat ini kerana Allah. Saya buat ini dengan panduan Quran. Saya buat ini kerana saya menahan diri. Itu sebabnya puasa ini satu-satunya ibadah yang kita tak payah buat. Kan? Lain solat kita kena gerak, kita apa lagi? Kita nak zakat kena bayar harta. Puasa ni kita kena tahan, imsak. Imsak. Pasal yang halal pun kita imsak, maka apabila kita apa contohnya menafkahkan ataupun mendirikan solat, kita tahan diri kita daripada berbuat sesuatu yang tidak halal. Contohnya ialah kalau kita mendirikan solat itu, kalau inputnya, benihnya bagus, ya, kesannya apa? Solat saya ini, saya kena tahan daripada saya bangga saya yang dapat solat. Malah sunnah Nabi SAW untuk memastikan proses solat ini tidak dimakan ulat, apa Nabi buat? Nabi beristighfar. Nabi beristighfar. Macam mana Nabi? Bila salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beristighfar kerana apa? Pasal istighfar itu untuk bygone. Kan? Untuk jaga 15 perkara yang kita buat tadi tu agar ianya tidak dimakan ulat. Okey, kita ambil. Ya, saya letak senarai ini. Tapi kita contohlah ya, kalau kita rujuk selain daripada surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 4 tadi itu, kita ambil surah um, Al-Baqarah ayat 177. Ya, ayat 177. Apakah 6 ciri orang bertakwa dalam ayat 177? Antaranya apa? Iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, wal kitab, wan nabiyyin. Ya. Kita dah simpulkan pada item nombor 1. Okey. Tetapi lepas itu Allah cakap wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberi apa yang dicintainya kepada kaum kerabatnya. Masih lagi dalam item nombor 4. Masih lagi dalam item nombor 4. Tetapi apa yang saya nak tekankan, ya, apa yang saya nak tekankan bila kita merujuk pada ayat ini, dia memberi ya harta yang dicintainya. Allahu Akbar. Kan? Bila kita memaknai proses takwa, yang di ni kan proses. Memaknai proses takwa, merujuk kepada ayat asal, ya, kepada surah Al-Baqarah ayat 177. Kita tahu bahawa kita kalau nak bagi ini, kita kena pilih yang dicintai. Ala hubbihi, yang dicintai. Maksudnya kalau kita nak derma baju, baju yang bagus. Kalau nak derma duit, duit yang bagus lah. Kan? Ataupun kita nak derma, nak kongsi apa-apa saja. Kita buat yang kita cinta, yang kita suka, itulah juga yang kita berikan kepada orang lain. Jadi di situ kita tahu ada keutamaan pada zawil qurba, pada anak yatim, orang miskin, kepada orang yang ibnu sabil, pada orang wasailin, wafir riqab, orang yang terbelenggu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang amat dekat dengan hati orang-orang yang bertakwa. Dia adalah dalam grup dia itu, sama ada dalam apa dia punya nombor telefon dia itu ada kumpulan-kumpulan ini satu, ataupun dia bersama dengan organisasi yang ada akses kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada sailin, orang yang mohon pertolongan. Ya, contohnya orang yang mohon pertolongan untuk berniaga contohnya. Tak cukup modal. Dia ada dalam grup tu. Maksudnya dia tak boleh lah nak bantu sampai 20,000, 30,000. Tapi mana yang dia mampu itu dia akan jadikan sebagai
peluang. Dan ini adalah konsep nombor 4 tadi, menafkahkan sebagian harta. Tetapi kalau kita maknai daripada ayat 177 surah Al-Baqarah ini, kita dah ada dah siap sedia dah nama-nama orang itu. Kalau tak ada tu, maksudnya, oh saya nak kuatkan balik, maka saya pun akan mencuba untuk cari orang-orang ini selepas. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, yang berada di online, kita doa pada Allah SWT. Kalau kita ambil sedikit ayat yang ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 1, dia ada ayat 15 hingga 17, ya, berkaitan dengan ciri proses tadi itu. Uh, Termasuklah orang yang bertahajud tadi, ya. Tapi kalau saya nak forwardkan juga kepada mereka yang digelar pada ayat 133 134, iaitu apa? Iaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Item nombor 11 dan 12. Ya. Nombor 4 campur 11 campur 12. Itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke 133, 134, 135, ya. Baik. Apa yang dinyatakan pada ayat 134? Allah cakap tentang mereka ini berinfak ketika senang dan susah. Jadi item nombor 4 itu menafkahkan sebagai harta. Ketika senang pun dia bagi, ketika susah pun bagi. Duit dalam akaun tinggal RM2 pun dia bagi juga. Bagi juga. Ya. Bila banyak duit, lagilah dia bagi. Baik. Wal kadhiminal ghaidh, item nombor 11. Item nombor 11. Wal kadhiminal ghaidh ini adalah bukan sekadar menahan marah, tetapi menutup marah. Menutup marah. Rupa-rupanya, ya, rupa-rupanya selain daripada solat, daripada derma, kita mengawal perasaan, ya, ada benda yang kita tak puas hati dalam hidup ini, tapi kita bukan sekadar tahan marah. Kita nampak muka kita merah, bergetar-getar bibir kita contohnya, itu masih lagi marah kan, dia tahan marah je. Yang Allah nyatakan di sini adalah wal kadhimin, iaitu menutup marah, sehingga kan apa, sehingga kan marah tu tak keluar. Subhanallah, ini proses tuan-tuan bila bulan Ramadan, ya. Kalau kita perasan 1 hingga 15 ni, bulan Ramadan ini adalah kumpulan apa, tempat pesta ibadah, ya. Bila cakap pesta ibadah, ini adalah pesta ubudiyah. Pesta ubudiyah. Jam dekat jalan, kita lapar, lepas tu orang potong queue. Oh, ini memang bulannya. Ini memang bulan membina takwa. Itu sebabnya input daripada siam itu, siam itu dia akan membina apa? La'allakum tattaqun, benih takwa. Bila benih takwa itu diproses pula dengan tahajudnya. Kita nak tahajud, item nombor 14. Kita nak tahan marah. Tahan marah. Kita tutup marah tu sampai tak keluar. Bila ada orang ajak kita bergaduh ke apa ke, kita cakap inni sha'im, kan? Ulama menyatakan inni sha'im itu ada dua sudut. Satu ialah untuk orang yang ajak kita bergaduh. Satu lagi untuk ingatkan pada diri kita. Ingatkan pada orang bergaduh tu, alah apalah, dah lah, kau punya pasal lah, aku tak nak campur. Itu inni sha'im. Tak nak masuk campur perkara bergaduh, mengumpat dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama ialah untuk ingatkan pada diri, kau tu puasa kot. Kan? Kau tu puasa. Kau tu bila proses puasa ini, ianya uh, membina rasa rasa takut pada Allah, maka kesannya ialah bila ada orang nak buat marah, itu peluang untuk buat pahala, menggondol. Itu dia punya ganjarannya kan, kalau ayat 133 tu, menggondol syurga seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan sebesar-besar bumi ini, sebiji bagi kat kita. Disebabkan apa? Rupa-rupanya pasal tuan-tuan ketika di jalan raya, dalam hidup, dalam rumah tangga, di mana tahan marah itu, tutup marah itu, senyum je kan. Bukan tak ada marah, ada marah. Tetapi kita dapat kawal perasaan itu. Rupanya itu adalah proses. Proses, ya. Wal kadhiminal ghaidh itu proses yang amat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan proses itulah dia akan melahirkan buah takwa, dan buah takwa tu harganya mahal. Harganya mahal. Dia kalau katakan biji benihnya bagus, musangking, kita tanam elok-elok setiap hari, dijirus dengan tahan marah, dijirus dengan pemaaf, dijirus dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, tidak meneruskan perbuatan keji yang dinyatakan pada ayat 135 surah Ali Imran.
rupa-rupanya jirusan itu kita belai pokok tersebut, buah takwa, dia jadi buah pusangking yang amat mahal. Dan kesan daripada mahalnya itu, kita tengok 21 manfaat daripada buah takwa itu. Kita tengok slide itu. Yang ini 21. Hari ini Ustazah, kita dah hampir ke hujung kan? Ya. Okey, Ada lagi saya masa Ustaz, mungkin insyaAllah. Kita akan berapa tamat minit pukul 4 insyaAllah. buat ya. Okey, jadi Ha, nanti setengah jam ataupun 20 minit bertanya soalan. Saya insyaAllah. ambil masa sekejap, sekitar 20 minit ini untuk kita bincang sikit 20 kurniaan Allah ya kepada manusia yang bertakwa. Ini apa tawaran lah, tawaran daripada Allah. Perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan menanam pokok takwa, ya. Menanam pokok takwa agar terlahirlah harapnya keluar kita daripada hidup kita ini, Allah chop kita al-muttaqun. Kan, bila chop al-muttaqun maksudnya betul orang-orang bertakwa. Kita sekarang ni masih lagi tak takut kan, terus bina 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 bina, bila sampai kepada sifat orang-orang bertakwa yang kita dah senarai tadi, prosesnya tadi, harapnya Allah kata ulaika humul muttaqun, maka ini balasannya. Dia bukan sekadar di akhirat, dekat dunia lagi Allah dah bagi dah. Jadi maksudnya sebelum kita meninggal pun Allah dah bagi, tetapi lepas kita dipanggil oleh Allah, lagi banyak kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nombor satu dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, kalaulah dalam penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Perkara pertama yang Allah cakap, ya, kalau kita ambil daripada surah Al-A'raf ini ayat 96, ialah bila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Yang kita dah bincang tadi, imannya dijaga benihnya, kemudian disiram setiap hari. Dia kena siram, 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 siram. Apakah kesannya? Buah takwa itu mahal, mahalnya itu sehingga Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah pasti akan membuka pintu uh, barakat minas sama'i wal ard. Berkat daripada langit dan daripada bumi. Berkat ini maksudnya ialah zadul khair ataupun subutul khair, ya, kebaikan yang subut, yang teguh ataupun yang bertambah. Jadi bila bila seseorang, satu penduduk negeri itu, ya, dalam keluarga contohnya, dia beriman, dia percaya, dan wattaqau. Wattaqau itu dia buatlah apa-apa proses takwa dan juga input takwa tadi itu. Uh, Daripada langit Allah akan berikan barakat dalam bentuk apa? Rezeki melimpah ruah, hujan yang bermanfaat. Apa lagi datang daripada langit? Ilmu, ilham yang baik. Ya, itu sebabnya kalau kita tengok barakat bila sampai pada Imam Nawawi, hidup sekitar 40 tahun dia. Buku kajian penulisannya, subhanallah. Kan? Subhanallah. Pasal apa? Bila dapat berkat. Barakah ni banyaklah tempatnya kan. Salah satunya dengan suhur. Dengan sahur ada barakah. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa, barakah itu terus, ya. Allah cakap apa? La fatahna. Allah terus bukakan pintu-pintu barakat kepada kita, dan daripada bumi. Ya, dapat daripada bumi ni apa, petroleum dalam bentuk macam-macam lah, penemuan-penemuan bauksit ke apalah, segala-gala yang menjadi kebaikan. Ya, kadang-kadang kita ada juga petroleum, kita ada juga, kita dapat idea untuk tulis buku ke apa sebagainya, tetapi perkara itu tidak menambahkan kebaikan, kan. Dia lepas tulis buku ataupun lepas dia dapat petroleum itu, lepas tu pula dia buat kerosakan. Itu bukan barakah. Itu bukan barakah. Itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kalau katakan kita jaga input proses tadi itu, akhirnya Allah beri barakah kepada keluarga kita, kan, anak kita, kepada pemimpin kita baik, dan Allah terus beri kebaikan. Itu kesan apabila iman dan takwa ini diperjuang. Tetapi di hujung ayat 96 ini Allah kata walakin kadzabu, tetapi ada ulat dah masuk. Kan tadi ada 5 ulat kan. Ulat yang ketiga tadi itu kadzabu, mendustakan. Ada yang dia kata alah Quran konon, kan, ataupun Quran tak payah baca lah. Ini orang Arab punya hal.
dia mendustakan kepentingan selain daripada orang bukan Islam lah ya, sudah tentunya yang menafikan kepentingan wahyu. Bagi orang Islam bila dia mendustakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan azab, Allah akan siksa dengan kemelaratan ekonomi, kemelaratan sosial, kemelaratan macam-macam. Ya, fa akhadnahum itu akhadha itu Allah ambil, Allah cabut balik. Allah cabut balik apa kebaikan-kebaikan yang ada. Baik, itu barakah ya. Itu dia punya poin dia. Okay, baik. Kita pergi pada slide seterusnya, iaitu kita ambil poin yang seterusnya. Jadi itu sebabnya barakahnya ada banyak ya. Allah bagi ilham, Allah bagi iman, Allah bagi rezeki, itu semua barakah. Yang kedua, ya, yang kedua dalam masa yang ada ini kita lihat ayat 156 surah Al-A'raf. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bagi orang yang bertakwa, yang zakat dan juga beriman pada ayat-ayat kami, Allah kata apa? Allah uh, tentukan bagi mereka rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Rahmat Allah ditentukan kepada kepada segala sesuatu dan dituliskan kepada siapa? Spesifik. Rahmat memang semua orang dapat kan. Orang bukan Islam pun dapat rahmat. Tetapi Allah kata spesifik kepada orang yang bertakwa. Subhanallah ya. Rahmat apa? Hamka pernah menggunakan istilah bukan kasih sayang, kesian. Kesian. Tu bayangkanlah kita kan, mak menyayangi anak. Dia macam formal. Tapi kalau mak kesian pada anak, Allah Akbar. Kan? Bila mak kesian pada anak, anak tu dia taklah berapa rajin sangat. Ya. Sekali-sekala je lah. Dia sembahyang, dia puasa bulan Ramadan. Ni anak kecil sekolah rendah kan. Kalau mak ke ayah yang ada dalam program pada hari ini. Bila kita tengok anak kita solat, bila anak kita ni, dia adalah dia gila-gila tu kan. Tapi dia solat, kemudian bila buka puasa dia baca Allahumma, dia dah nangis-nangis dah ni. Dah nangis-nangis dah pasal apa? Lapar mak, lapar. Tapi boleh ke sabar sikit? Lapar sikit je lagi. Kan? Bolehlah buat aktiviti bermain ke apa ke. Nangis-nangis je tu dia tengah puasa. Ya. Apa jadi pada mak? Mak jadi apa istilahnya melt melting kan, melting. Jadi lebur istilahnya kan. Dan istilah yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah rahmat. Ya, iaitu mak itu bukan sekadar menyayangi, mak tu kesian sangat pada si anak ini. Tak apalah kamu ni puasa, nanti mak bagi duit raya banyak lah. Tak apalah nanti mak belilah, pergi bazar Ramadan ke, ya, walaupun taklah semesti pergi bazar, tetapi disebabkan dah lah mak belanjalah kamu. Rasa kesian itu daripada mak kepada anak, ya, tuan-tuan sekalian, Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Cuba bayangkan apabila Allah kesian kat kita. Bila Allah kesian dekat kita, amal kita taklah berapa okey sangat, banyak dosa, ya. Tetapi bila Allah bagi rahmat di sini, Allah kesian, banyak benda Allah bereskan. Macam mak tadi lah. Sepatutnya tak payah pergi bazar Ramadan. Tapi bila dah tengok anak tu melting, melting. Bila anak tu, mak nak buka mak, kan. Dan bila anak tu tak nak buka juga, boleh ke tahan kejap? Kita puasa ni kerana apa? Kerana Allah, mak. Kan? Nangis-nangis, nangis-nangis. Maka akhirnya mak pun, dia lah, kesian kamu ni. Jangan kamu nak beli apa je. Allah boleh belanja kita tuan-tuan di dunia dan di akhirat nanti dengan rahmat Allah. Allah belanja syurga. Belanja syurga. Subhanallah. Kan? Jadi ini adalah kesan kepada orang bertakwa. Allah beri khas untuk orang takwa ya. Orang biasa yang digil-gil tu, itu lain cerita lah. Itu cerita lain. Ini siapa yang dapat menanam pohon takwa, berjuang dalam hidup kita sehari. Baik. Nombor tiga. Nombor tiga. Dalam surah Yunus ayat 63. Surah Yunus ayat 63-64. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka al-bushra. Itu maksudnya kegembiraan ya.
Dekat mana kegembiraan tersebut? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia lagi dia akan mendapat berita-berita menggembirakan. Ialah kita busyra dengan apa kalau dua kegembiraan bagi orang berpuasa kan. Dia ketika dia berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kegembiraan farhatun kan. Farhatan itu dua kegembiraan itu di dunia satu, satu lagi di akhirat. Di dalam ayat ini, dalam surah Yunus ini Allah beritahu siap-siap dah. Dekat dunia lagi, orang yang bertakwa ini, dia berusaha dalam bisnes dia, dalam keluarganya, Allah akan beri busyra. Busyra. Ya, walaupun dia ada banyaklah ujian kan, Nabi Muhammad SAW banyak dia ujian di situ, di sini, apa sebagainya. Tetapi Allah berikan busyra demi busyra kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk untuk mengiringi kepada takwa yang sedang dibina. Pasal apa? Pasal ini janji Allah. Bila Allah janji di dunia, jadi Allah bagi di dunia lagi, dekat akhirat lagi lah tuan-tuan. Ya. Lagilah apabila kita tengok dalam Al-Quran, bila dah masuk syurga itu, kita tengok orang masuk syurga dia cakap apa? Betul lah. Apa yang Allah cakap selama hari ini betul lah. Itu kegembiraan sehingga kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin yang kita selalu ucapkan pada solat itu 17 kali sehari itu kan. Kita akan ulang balik. Ulang balik di akhirat. Mengapa? Tadi kan kita dah tengok prosesnya namanya salah satunya solat. Bila kita asyik cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, bukan sekadar alam dunia, alam akhirat pun Allah itu Rabb. Maka nak membuktikan bahawa Tuhan ini memang Tuhan Rabb, Rabb Al-Alamin, di akhirat masuk syurga, orang yang selalu mengulang Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia akan cakap perkataan yang sama. Akan cakap perkataan yang sama. Ya, baik. Yang keempat, untuk orang yang bertakwa, umur yang panjang. Ya, umur yang panjang. Surah Nuh ayat yang ke-34. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Sembahlah Allah dan bertakwalah dan taatlah pada Allah. Ya, taat pada itu. Nescaya Allah mengampunkan dosa kamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu hingga pada waktu yang ditentukan. Umur panjang, umur panjang. Jadi perbincangan ulama tentang umur panjang ini satu fizikal kuantiti umur itu. Ya, jadilah 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu satu perspektif. Tetapi umur panjang ini, yu'ammar ini, ya, kita tengok tadi kan perkataannya yu'akhirukum ila ajrin musamma, bila cakap tentang ditangguhkan, ya, dipanjangkan umur itu, kita mungkin hidup 40 tahun seperti Imam Nawawi. Harapnya lah, harapnya. Kan? Kita mungkin hidup 50 tahun, 60 tahun. Tetapi orang yang dipanjangkan, ya, yang dipanjangkan ila ajali musamma ini ialah orang yang diberikan kesihatan dan diberikan peluang beramal sehingga kan umurnya kalau katakan 40 tahun ni lah betul dipanggil Allah. Tapi dia punya manfaat daripada umur itulah yang akan panjang. Akan panjang. Ada orang umur 100 tahun tapi orang pun kutuk je dia. Kan? Orang kutuk je dia pasal apa? Asyik buat jahat, menipu rakyat, menipu orang kutuk dia. Umur mungkin 100 tahun, mungkin 80 tahun. Tetapi ini bukan yang dimaksudkan sebagai yuakhirukum ila ajali musamma. Ya. Yang dimaksudkan di sini ialah apabila ditangguhkan itu ialah dia diberikan peluang untuk beramal dan kalau umurnya 40 tahun pun orang lain beramal atas kebaikan takwa yang dia berikan. Ya pasal dia dah memberi manfaat kepada dunia ya pasal buah takwa itu dia akan dibawa dan diamalkan menjadi sumber pahala kepada orang begini. Ya. Baik. Itu nombor 4. Dan sudah tentu bercakap tadi salah satu tafsir menyatakan bahawa diberi tangguh itu ialah dia akan diberi tangguh sehingga dia boleh menambah ketaatan. Ya. Yang tadi dah masih sikit lagi saya tambahkan dia diberikan peluang. Dulu tak sempat belajar Quran, sekarang belajar Quran.
Kan? Dulu tak sempat nak mengajar Al-Quran pada orang lain. Sekarang dia boleh mengajar. Pasal apa? Pasal Allah beri tangguh sampai dia membuat ketaatan, buat ketaatan, tambah istighfar, tambah taubat. Akhirnya Allah bagi dia peluang sampai, okey, nampak gayanya kamu ni dah penuh dengan kebaikan, kan? Dah tahu taubat atas dosa, okey, Allah cabut. Ya. Jadi ini bukan tandanya kita mesti 100 tahun. Ini kerana dia bertakwa, bukan ya. Ini bercakap tentang umur yang bermanfaat di sisi Allah, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Jalil. Baik, nombor 5. Kita ambil satu lagi. Ataupun saya tak ambil nombor 5. Saya ambil nombor 7 lah. Nombor 7. Satu lagi. Next. Satu lagi. Okey, di sini. Ini dalam ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dia ada ayat panjang pasal hutang kan. Hutang. Stres paling tinggi di dunia ini, ya, punca stres paling tinggi Allah nyatakan ataupun dalam hadis Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalibati dain wa qahri rijal. Hutang yang mencengkam dan juga orang yang menekan, yang ganas, ya, yang akan memukul, mencederakan kita. Ini punca, dua punca stres paling besar. Ya. Selain daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni, ada 8 perkara dalam doa yang diajarkan Nabi. Baik. Jadi uh, bila kita ada hutang, ya, kita ada masalah dalam kehidupan, kita mungkin terbelenggu, alamak, macam mana saya nak selesaikan ini. Allah nyatakan dalam ayat 282 ini, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu, kerana Allah ini dan Allah ini setiap sesuatu Allah tahu. Allah tahu macam mana nak selesaikan masalah hutang, nak masalah itu, masalah ini. Bila kita menguatkan takwa, kalau ada kata, oh saya ni ada masalah ni, saya kena kuatkan takwa. Maka apa yang perlu kita kuatkan? Check balik input, check balik proses. Ya. Kesannya apa tuan-tuan sekalian? Bila kita kuatkan balik solat kita, tahajud kita, kita maafkan orang, sedekah banyak-banyak. Apa lagi? Kita, uh, yang 15 tadi lah, 15 tadi tu. Ya. Kita berpuasa, ya, kalau nak kuatkan lagi, kita solat, kita sedekah sambil berpuasa. Itu sekarang ni bulan Ramadan ni terbaik. Terbaik. Ada masalah apa saja, maka kita kuatkan input dan proses itu, nanti Allah akan ajarkan ilmu. Ya, Allah akan ajarkan ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk selesaikan segala masalah yang ada tersebut. Dan bila selesaikan masalah tersebut itu dengan ilmu Allah, tak sama dengan kita selesaikan sendiri. Ilmu Allah ini luas, ya, maka kesannya itu boleh bawa kita ke syurga. Kalau kita selesaikan masalah dengan ilmu kita, kita tak pasti. Kan? Itu sebabnya kalau orang istikharah, kan, istikharah itu ialah dengan ilmu Allah, kan, dengan kudrat Allah dalam doa istikharah, kan ada kan. Maka kita bergantung kepada Allah atas kesan pada agama kita, pada urusan kita, kesan daripada urusan kita. Kita doa kepada Allah dengan ilmu Allah itu yang kita perlukan. Dan sudah tentunya mengapa seseorang itu akan mendapat panduan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana in the first place dia sedar bahawa dia kena membina buah takwa, kerana inilah buah yang paling berharga di dunia, apatah lagi bila sampai di akhirat. Jadi ada 21, saya cover sekitar 5-6 tu saja, dan saya serahkan kepada Ustazah Nik Fatimah untuk mungkin ruang akhir ini diskusi atau soal. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz Fazrul untuk penerangan tadi. Alhamdulillah. Menarik apa yang Ustaz kupas tadi, dan untuk memahami topik takwa ni, sebelum ni saya pun sebenarnya ilmu baru lah untuk saya sendiri juga. Sebab apabila baca buku Ustaz ni yang bertakwa ni, Ustaz bahagi kepada 3 kan. So itu pun struktur yang menarik lah untuk kita lebih faham kan. Sebab maksudnya takwa ni ada input, ada proses dia macam mana, dan ada output dia kan. So satu perkara yang barulah dan menariklah yang Ustaz kupas tadi, jalan menuju takwa dan ciri-ciri manusia yang bertakwa macam mana, dan ulat-ulat perosak tu yang kita kena apa waspada kan, dan juga kurniaan Allah ataupun ganjaran balasan kepada orang yang bertakwa. Jadi saya buka kepada soalan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. InsyaAllah boleh bertanya soalan, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba untuk
pilihlah beberapa soalan yang kita boleh bincang pada petang ini insya-Allah. Kalau boleh berkaitan dengan tajuk lah insya-Allah. Kita akan prioritikan soalan-soalan yang berkaitan tajuk kita insya-Allah. Okey, daripada Ummu Adam, beliau bertanya, adakah jika kita tidak memiliki semua ataupun kebanyakan ciri yang disebut output takwa tu, maka kita masih lagi dalam proses tatakun dan bukan lagi muttaqun? Okay, Ustaz boleh Baik, respon? terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah ya, bila kita belajar istilah al-muttaqun itu, muttaqun itu maksudnya ialah orang yang dicop, diiktiraf sebagai bertakwa. Siapa boleh iktiraf? Allah saja. Allah sahaja. Ya. Uh, yang tak boleh iktiraf, tak boleh nak label orang, oh ini dia tak bertakwa ni, ini bertakwa ni. Kitalah ya. Pasal kita ini adalah hamba dan hanya Tuhan. Pasal ini perkataan daripada Tuhan kan. Jadi bila soalan tadi ditanyakan, jika tidak memiliki semua ataupun kebanyakan ciri yang disebutkan, saya ni belum lagi banyak apa, beristighfar waktu sahur. Pasal apa? Jarang bangun sahur kecuali lah waktu Ramadan. Contohlah kan begitu. Uh, Sebenarnya menariknya uslub tarbiyah Allah dalam Al-Quran ini, kalau kita perasan pun ayat takwa ni dia bukan sekaligus sederap satu dalam surah Baqarah semua sekali. Ya. Allah bagi sikit pada surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5, 177, kemudian ayat 183, surah Ali Imran, surah At-Talaq. Kerana inilah silibus yang mantap. Allah tahu bahawa kita tak mampu buat semua. Kita buat sedikit, kita go on lagi, baiki lagi, tambah lagi sikit, tambah lagi sikit. Kadang-kadang kita dah baca tapi kita pun tak buat lagi. Kita pun tambah lagi. Umur bertambah, itu yang tadi kan. Bila orang itu ada peluang, Allah bagi dia bina takwa sikit. Kemudian Allah kata, dia ni bertakwa ni. Kita tak tahu. Ya. Yang 21 manfaat tadi itu, kita, we never know. Ya, kita tak tahu bahawa, saya ni layak ke mendapat manfaat tersebut. Pasal itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ya, kepada orang yang bertakwa. Tapi bila Allah kata, dia ni dah bertakwa ni. Pasal apa? Dia solat dengan mindset ataupun panduan daripada Quran. Dengan dia menahan diri daripada berbangga dengan solat yang dia buat. Dia dah takwa ni. Ya, kita boleh belajar ilmunya, ya, tetapi Allah yang boleh, ini orang bertakwa. Maka kalau kita tak lengkap pun, tak lengkap pun, kita tahu bahawa Allah yang mengetahui kita dah mencapai al-muttaqun ke tidak. Jadi bila Allah saja yang tahu, saya tak tahu. Yang penting apa, tuan-tuan sekalian? Kita teruslah membaiki input, ya, terus membaiki proses, dan yang output tadi tu 21 tu memanglah kita kalau boleh nak barakah, kita nak ilmu, kita nak diberikan apa macam-macam kan, busyra apa sebagainya, itu sebagai satu tawaran yang hanya layak dianugerahkan, ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kan kita sebagai hamba, kita akan terus, ya Allah, saya akan bekerja terus. Saya akan berbuat yang terbaik kerana in the end ialah saya hamba kan. Kau nak bagi gaji 10,000 ke 20,000 ke bagi seorang bos kan. Bila dia tengok dia punya staff dia ni rajin betul kan. Gaji 3,000 tapi tengok rajin extra mile. Maka bagi bos ini dia kata, nah lah saya bagi bonus 3,000 lagi. Duit raya contohnya. Allah boleh bagi lebih daripada itu apabila memerhati kesungguhan kita semua tuan-tuan ya, yang kita doakan bulan Ramadan ini adalah bulan pakej ubudiyah, pakej ibadah, ada 15 proses, ada 8 input. Kita cuba buat yang terbaik. Sambil itu kita tahu bahawa kita kena berdoa pada Allah. Pasal hamba kan. Hamba ni dia selalu kena doa dia dalam ayat 186 kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seorang hamba tu dia selalu ya Allah, banyak lagi tak buat ni ya Allah. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Bila kita dah tengok senarai itu, ada lagi tak buat tu. Itu Allah kata apa? Fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Allah jawab. Allah jawab. InsyaAllah Allah jawab. Yang penting apa? Selalu kita merasakan diri kita ni hamba yang kerdil. Input pun tak berapa bagus tapi nak baiki.
proses yang 15 tadi pun, alah adalah masa solat tu tak berapa okey, tapi ya Allah tolong ampunkan. Moga-moga, moga-moga Allah akan berikan 21 manfaat yang dijanjikan yang kita dapat senarai sebentar. Allah Akbar. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi soalan daripada Puan Hani. Dia bertanya, Ustaz, takwa ni adalah satu status yang lebih ataupun paling tinggi dalam kalangan orang beriman ke? Sebab dalam Al-Quran ada penggunaan takwa dalam bentuk kata kerja, kata nama juga. Baik, dalam istilah-istilah tahap ya, maqam kedudukan kita di depan Allah, ya, kita pun bagus, pertanyaan yang amat bagus kerana kita concern kedudukan kita depan Allah. Allah cakap dalam surah Ar-Rahman ayat 46 itu, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang dia takut maqam kedudukan dia di depan Allah saja, Allah dah bagi 2 syurga dah. Kan? Saya ni depan Allah ni, isteri macam mana, suami macam mana, suami Islam ke, Muslim ke, mukmin ke, muttaqin ke, muhsinin. Kita bimbang kat situ sahaja pun Allah dah cakap dua syurga. Allah beri ganjaran. Tapi perasaan itu bukan sekali je lah. Ya, kita kena kena pastikan perasaan itu sentiasa muncul di dalam diri kita. Baik. Jadi bila kita sama Ramadan imanan wahtisaban ataupun qama Ramadan, kita mendirikan, kita siyam, kita puasa dengan imanan wahtisaban. Bila kita kira-kira, kita muhasabah balik, ya Allah, sebenarnya saya ni bertakun ke? Ya, bertakwa ke? Kerana banyak sangat engkau ulang di dalam Al-Quran ini. Sebenarnya muttaqin adalah satu level lagi di atas itu, namanya muhsinin. Muttaqin yang muhsinin. Dia ada muttaqin, tapi muttaqin yang muhsinin. Apa bezanya? Muttaqin ni yang kita dah belajar tadi tu dah. Ya. Muhsinin ialah orang-orang yang menjaga input dan proses tadi itu, dan ianya tersebar apabila berinteraksi dengan manusia. Kita boleh nampak ya, kalau kita tengok dalam surah Luqman itu, til kitab, uh, tilka ayatul kitab, ya, surah Luqman. Kat situ ada rahmatan lil muhsinin, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ada perkataan huda hudan lil muttaqin dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, tapi ada rahmah lil muhsinin, orang yang berbuat baik. Pasal apa? Pasal surah Luqman ini bercerita tentang nak bina keluarga, mak ayah nak berinteraksi dengan anak, pasangan suami isteri nak bersama dengan masyarakat. Maka nak bersama dengan masyarakat ini, dia kena ada ihsan. Ya, kena ada ihsan di mana takwa sudah dibina. Bila takwa itu sudah dibina, hubungan dengan Allah, ya, takut diazab oleh Allah, kesannya dia dengan manusia ni amat cemerlang. Ihsan itu cemerlang kan? Dia akan cemerlang ketika bercakap, ketika dia menasihat, dan itulah contoh yang ditunjukkan oleh Luqman yang diberikan hikmah, ya, wa ataina Luqman al-hikmah itu, Luqman al-Hakim, kerana dia selalu baca wahyu, ya, dapat ilham daripada wahyu, sehingga kan dia bukan sekadar dapat pencerahan nak nasihat macam mana, tetapi menasihati dengan penuh rahmah. Ya, cuba bayangkanlah anak kita ke orang di sekitar kita buat kita marah, kita balas dengan ya bunayya. Allahu akbar. Kan? Ya bunayya yang dinyatakan dalam surah Luqman itu bukannya sekadar sekali-sekala. Ya, seperti mana Nabi Ismail panggil ayahnya ya abati kan, ataupun Nabi Ibrahim panggil anaknya ya bunayya. Semua istilah itu hadir daripada jiwa yang penuh rahmah. Dan mengapa boleh rahmah kepada orang di sekitar kita? Kerana kita sudah pun mendapat rahmat daripada Allah, kerana takwa itu dijaga sebenar-benarnya. Jadi kembali pada soalan, iaitu adakah takwa ini penting? Ya, amat penting. Adakah ianya tahap yang tinggi? Ya, tinggi. Dan adakah yang lebih tinggi? Orang bertakwa yang ihsan, itulah yang kita harapkan, kerana Allah menawarkan apa? Untuk orang yang bertakwa tahap ihsan ini, syurga seluas langit dan bumi. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi soalan, macam mana kita nak istiqamah untuk tambah amalan untuk jadi manusia yang bertakwa? Baik, bagaimana untuk istiqamah? Bila cakap tentang istiqamah, salah satu rujukan surahnya adalah surah Hud ayat 110 hingga 113 begitu. Ya. Ada 4 rukun istiqamah. Yang pertama, jangan melampau. Yang kedua, jangan cenderung kepada orang yang zalim. Yang ketiga, solat. Dan yang keempatnya, sabar. Ya. Jadi sebenarnya, bercakap tentang istiqamah ini, awal tadi pun kita sudah berbincang kan tentang proses.
iaitu bila kita berada di atas jalan sirati mustaqimah itu, uh, kita selalu berdoa dan committed kepada Al-Quran. Kalau kita perasan sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya kalau kita disimpulkan segala-galanya itu adalah kepada Al-Quran dan tauhid kepada Allah. Ya, wa'tasimu bihablillah dan juga wa'tasimu billah. Ada dua ya. Maksudnya ada orang yang dia boleh belajar Quran, boleh mendalami Quran, itu punca kepada segala takwa dan istiqamah. Tetapi ada yang kata, saya tak faham Quran Ustaz dan tak ada program tadabbur. Saya ni orang asli dekat mana entah kan. Kalau dia tak dapat akses pada Quran pun, dia mesti berpegang waqtasimu billah, ya, ataupun kalau dalam surah Al-Hajj itu wajahidu haqqa jihadi, ya. Maksudnya bersungguh-sungguh itu pada fina, ataupun kalau dalam surah Al-Ankabut pun walladzina jahadu fina, ya, bersungguh-sungguh pada kami, pada jalan Allah. Dia selalu mengadu pada Allah, berdoa kepada Allah, dan bila berlaku perkara tersebut, Allah akan buka Allah akan buka jalan, ya, jalan untuk dia faham Quran, untuk dekati orang yang sampaikan mesej Quran, mesej agama, dan jalan mesej apa, peluang-peluang itulah yang akan memastikan kita istiqamah di jalan jalan kebaikan. InsyaAllah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin saya pick satu lagi lah kot. Mungkin kita tak dapat lah nak pilih semua soalan. Um, tentang tentang integriti dan takwa ni. Ada yang bertanya soalan. So takwa ni sama dengan integriti ke komen Ustaz? Baik, terima kasih. Bercakap tentang integriti, subhanallah. Kalau kita tahu pun bila antara proses takwa itu iman kan, iman. Allazina yu'minuna bil ghaib, ya, dan beberapa ayat uh, kalau dalam surah 77, surah Al-Baqarah ayat 77 pun man amana billah wal yawmil akhir apa sebagainya. Iman kan, iman. Jadi iman ada kaitan dengan amanah. Amanah bahasa Arab, bahasa Inggerisnya integrity, ya. Bahasa Melayu kita apa? Jujur kot. Jadi sebenarnya iman yang menjadi proses dalam takwa, ya, kita tengok ayat tadi kan, bila kita memanai makna takwa dalam ayat 177, ayat 2, ayat 3 kan, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia secara automatiknya proses takwa ini adalah proses untuk membina lebih kuat iman, dan ia akan membina integriti. Dan kalau nak tahulah tentang surah yang membincangkan tentang iman ini ada tuntutannya. Iman ini ada soalan-soalan yang perlu ditanyakan. Iman ini perlu disampaikan. Surah Al-An'am. Siapa yang ada kesempatan nanti baca. Surah ini ada 28 kali paling kurang perkataan huwa. Huwa. Huwa itu merujuk pada Allah. Maksudnya bila beriman kepada Allah 28 tempat ini, ya, statement ini, maka iman ini adalah iman yang makin mantap untuk membina amanah. Membina amanah, integriti. Dan dalam surah itu juga ada sekitar 42 kali qul. Surah yang paling banyak qul. Pasal apa? Pasal sebenarnya untuk membina iman, kita tak boleh seorang-seorang, kita kena sampaikan satu dengan hujah-hujah mantap ada 42 kali. Ya. Dan lebih daripada itu, bila kita hujah itu mantap, sampai kita pun tak berani nak rasuah ataupun nak tidak ada integriti. Ya, dia bila tak ada integriti, tidak amanah tu, dia biasanya 28 ataupun 42, 28 huwa dan 42 kul itu dia jadi lemah. Dia jadi lemah. Pasal apa lemah? Pasal dimasuki oleh 5 jenis ulat. Ya, 5 jenis ulat. Dia baca lah, dia baca, tetapi ketika baca tu adalah nilai-nilai syirik ke, nifak ke yang masuk, yang kita kena semak balik. Dan dalam surah Al-An'am tu siap dengan ubat-ubat lagi, ya. Ubat ulat-ulat tadi tu. Nifak ke, syirik ke, kadhib ke, fisqah ke, semua tu siap dimasukkan dalam surah Al-An'am. Jadi sekali lagi, kalau bertanya takwa ni ada kaitan dengan integriti, sudah pasti. Dan itulah yang berlaku kepada Saidina Umar, berlaku pada para sahabat, ya, bila mereka, contohnya seorang tu yang dapat peluang untuk Saidina Umar lah, ya, macam mana dia govern kerajaan dia.
pemimpin-pemimpin yang datang, dia akan kena audit. Kena audit. Dia katakan dia ada 3 pasang kasut. Ya, 3 pasang kasut. Contohlah. Lepas dia memimpin, dia keluar daripada kerajaan, dia tak boleh lebih daripada 3 pasang kasut. Dan kasut itu pun tak boleh lebih kualiti daripada apa yang dia dah ada. Sampai tahap begitu Saidina Umar memimpin kerajaan. Pasal apa? Pasal dia kata, kau memimpin, macam mana pula kau boleh bertambah kasut? Kan? Kau bukannya buat bisnes. Kau pergi memimpin, membantu rakyat. Sepatutnya kau punya kasut tu makin berkurang, okey. Bertambah ini kau bukan ahli bisnes, kemudian kau bertambah ini kau dapat di mana-mana. Sampai tahap begitu. Nilai ketakwaan yang membina integriti pemimpin-pemimpin pada zaman Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, dan no wonder lah ya. Allah beri barakah kepada mereka. Islam terus panjang memimpin sampai kita jatuh tahun 1924. Pasal takwa hanyalah menjadi klise dalam khutbah yang kadang-kadang tidak dimaknai. InsyaAllah, jazakallah khairan Ustaz Fazrul. Banyak input tentang takwa yang kita dapat pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada para peserta yang bertanya soalan tadi. Alhamdulillah membantu sahabat-sahabat yang lain untuk memahami apa, mesej yang ingin disampaikan. Jadi yang terakhir saya minta Ustaz Fazrul untuk simpulkan insya-Allah uh, perkongsian pada petang ini. Dan mungkin Ustaz boleh berikan take home message ke yang 1 ataupun 2 poin take home message supaya kita boleh beramal insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang berada di online pada bulan Ramadan ini. Satu perkara tentang takwa ini, ia adalah satu tawaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama hari ini, mungkin saya merasakan bahawa takwa ini adalah milik orang tertentu. Ya, milik orang tertentu. Tetapi seawal ayat 21, ya, yang kita tengok tadi, ayat 21 surah Al-Baqarah kalau tak silap, ya. Iaitu Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 surah Al-Baqarah. Selain daripada ayat 2 surah Al-Baqarah, ayat 21 ini memberi harapan besar kepada seluruh manusia. Allah memanggil kepada seluruh manusia. Wahai manusia, beribadahlah. Hambakan diri, rendahkan diri, kecilkan diri di sisi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang menghindarkan diri daripada gagal, jauh daripada azab daripada Allah yang menciptakan kita. Allah ciptakan kita dengan penuh rahmah, ya, ada grand design yang Allah cipta kita ni nak menjadi khalifah, memakmurkan bumi ini agar kembali kepada Allah. Dan Allah sebenarnya memanggil seluruh manusia. Allah memanggil seluruh manusia, tak kisahlah orang tu Islam ke tak Islam ke, beriman ke tak beriman, puasa ke tak puasa ke. Allah panggil seluruh manusia, rendahkan diri sahaja, maka itu akan menyebabkan kita ini takun terelak daripada segala mara bahaya yang ada. Dan apatah lagi Allah tawarkan 21 manfaat yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi ini sebagai take home message kepada semua, kepada saya. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk semua sebenarnya. Bulan untuk semua. Allah berikan peluang untuk kita bernafas pada bulan Ramadan ini. Sebenarnya Allah sedang memberi ruang kepada kita. Rebutlah tawaran, ganjaran, takwa yang Allah senaraikan. Dan sudah tentunya ini tanda kasih sayang Allah. Bila Allah menyayangi kita, kalau mak sayang anak, anak kata tak payahlah mak, kan? Tawaran-tawaran mak tak penting. Saya ada sesuatu yang better choice. Sama ada betul anak itu ada better choice atau sebenarnya anak itu tak tahu bahawa hidup ini lebih baiklah ambil tawaran daripada mak ayah yang ada pengalaman. Dan lebih daripada itu, kita ni hamba. Allah memberikan choice terbaik. Choice terbaik. Pilihan terbaik. Kalau ada yang kata, saya tak nak lah 21 ganjaran takwa daripada Ramadan ini dapat rahmah, dapat keampunan, dapat dijauhkan daripada api neraka. Tak apalah, itu semua. Ia sebenarnya adalah lambang seorang anak kecil sahaja. Iman anak kecil. Anak kecil memanglah dia tak nak mak dia punya tawaran. Dia nak apa yang dia nak. Kan?
Ya, dia menangis, beraung apa sebagainya, dia rasa diri betul. Tapi kita doakan kepada semua yang hadir pada hari ini, moga-moga iman kita ini makin bertambah besar, matang dan dewasa sehingga kan kita tahu apalah yang kita boleh ambil, tawaran apa yang kita boleh ada daripada manusia berbanding dengan tawaran daripada Allah yang amat penyayang, yang nakkan kita semua selamat daripada api neraka, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Dan bila selamat daripada api neraka, maka sudah tentunya itu rahmat yang amat besar. Kalau sesaat pun tidak disentuh api neraka, di mana lokasi kita nanti, harapnya bersama dengan Nabi menjadi rahmat seluruh alam, dan kita tak sekali-kali disentuh oleh sebarang keperitan panas azab di akhirat. Jadi tawaran daripada Allah sangat besar, terutama pada bulan Ramadan ini kita rebut bersama, teruskan menguatkan input, memantapkan proses untuk takwa yang sebenar-benar. Ustazah. Jazakallah khairan Ustaz atas perkongsian pada petang ini. Alhamdulillah. Ramai yang beritahu Alhamdulillah terkesanlah dengan perkongsian Ustaz. Input yang terbaik, yang bagus daripada Ustaz pada petang ini. Alhamdulillah. Dan ada juga sahabat kita yang join daripada Jerman pada petang ini. Alhamdulillah. Ini pun satu rahmat daripada Allah. Kita boleh daripada mana-mana tempat pun kita boleh join majlis ilmu ataupun tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Dan moga-moga Ramadan yang berbaki lagi, kita baru 2 hari kan. Inilah permulaan kita nak kuatkan input dan mantapkan proses tu kan. Dan insya-Allah di akhir nanti ataupun seluruh kehidupan kita, kita akan memetik buah daripada ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa insya-Allah. Dan program My Tadabbur Time ini adalah yang pertama. Ini siri yang pertama. Jadi kita ada berbaki lagi 8 siri insya-Allah. Jadi jemputlah kepada semua yang belum berdaftar lagi, mungkin boleh daftar secara rasmi lah menjadi pelajar My Tadabbur Time. Sebab apa? Sebab nanti akan ada nota, kita akan kongsikan di grup, ada grup peserta, dan kita akan berkongsi nota-nota di situ insya-Allah. Dan tadi ada yang bertanya tentang macam mana nak dapatkan buku Ustaz. Kami dah pinkan link untuk dapatkan buku Yang Bertakwa Pasti Berjaya insya-Allah. Karya Ustaz Fazrul. Tadi Ustaz ada kongsikan 3 kan, input, proses dan output, output. Jadi dalam buku ni Ustaz detailkan lagi. Dan ada tadabbur ayat-ayat takwa dalam Al-Quran. Ustaz sertakan tadabburnya juga dalam buku ni. InsyaAllah membantulah untuk kita faham dan kita baca sepanjang Ramadan ini, insyaAllah. Dan nota saya sudah kongsikan di grup peserta My Tadabbur Time. Nanti boleh manfaatkan nota daripada Ustaz dan boleh tambah sendiri nanti, mungkin verses ayat dan sebagainya kan. Bagi yang tak ada buku tu mungkin boleh tambah ayat ke berapa, poin tu ayat ke berapa dan sebagainya, boleh conteng di nota insya-Allah. Dan sesi ni ada rakaman. Kalau kepada peserta, kami akan uploadkan rakaman ke YouTube. Nanti kami akan sharekan di grup peserta insya-Allah. Jadi kita akan jumpa lagi pada sesi kedua My Tadabbur Time insya-Allah pada hari Sabtu ini bersama dengan Dr. Hamidah. Kali ini kami bawakan Dr. Hamidah untuk tajuk Fit Puasa insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja pada petang ini. Kami mohon maaf jika ada soalan yang tak terjawab, jika ada kekurangan dan sebagainya sepanjang program ini. Alhamdulillah Ustaz kita berjaya juga sampai ke akhir walaupun Ustaz struggle cari internet. Macam itulah kan, Masya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan juga kita sehingga hujung program. Alhamdulillah. Terima kasih kepada 700 orang peserta tadi, 700 lebih yang join pada petang ini. Alhamdulillah, dan saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Dengan jadual Ustaz yang padat, Ustaz masih lagi menerima jemputan Mutiara Tadabbur. Lepas ni insya-Allah kita boleh bekerjasama lagi Ustaz, insya-Allah dalam program-program akan datang, insya-Allah membantu masyarakat memahami dan mentadabbur Al-Quran insya-Allah. Okay, jazakumullah khairan. Kita tutup dulu kelas kita pada petang ini dengan suratul As dan tasbih kafar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Saya banyak